محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر لتمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Semalam baru perasan rupanya tak baca satu hadis. Waqad warada fiha. Sebelum qala Abu Musa. Musa sebelum tu 154. Ya. Waqad warada fiha khudhu nisfa dinikum an hadhihi al-humaira. Ambillah setengah daripada agama kalian daripada Humaira ini. Tasghir hamra. Karena dikatakan pipi Sayyidatina Aisyah kemerah-merahan maka dipanggil Humaira. Tapi kena perhati elok. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dalam Siyar A'lamin Nubala wa qad qila, dikatakan inna kulla hadithin fihi ya Humaira lam yasih. Semua hadis yang ada ya Humaira, hadis tadi tidak sah. Tak sahih. Wa auha dhalik tashmisul ma. Dan hadis yang paling buruk adalah berkait dengan ma'ul musyammas. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira fa innahu yuritsul baras. Jangan kamu gunakan air tersebut, ini air musyammas, kerana dia akan mewarisi baras. Fa innahu khabaru maudhu'. Itu hadis maudhu'. Baik, kita baru baca. Qalat, masuk balik kepada hadis. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatha ay ansha'a wa ikhtara'a min qibali nafsihi amran haditha. Man ahdatha maknanya siapa yang membuat bagi dirinya, dari sudut dirinya, amran haditha, perkara baharu. Perkara baharu ni maksud daripada ay lam yakun mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-musamma bil bid'ah. Jadi bid'ah ni apa dia? Bid'ah ialah sesuatu perkara baharu. Fi amrina ay sya'nina alladhi nahnu alaihi wa huwa dinul Islam. Dalam urusan kami. Yang dimaksudkan dengan urusan kami adalah di dalam agama kami, iaitu Islam. Kama ja'a fi riwayatin fi dinina. Wa asyara ilaihi biqawlihi hadha man ahdatha fi amrina hadha. Dan diisyarat dengan lafaz hadha tanzilan lahu manzilatal mahsusil mashhud musyahid. Tamam. Tanzilan lahu manzilatal mahsusi al musyahadi ta'ziman lahu. Disebutkan dengan hadha, dengan isyarah, seolah-olah meletakkan perkara tersebut seperti perkara yang dilihat di depan mata. Ta'ziman lahu, kerana menunjukkan besarnya dan juga beratnya perkara ini. Man ahdatha fi amrina hadha. Maksud siapa yang melakukan perkara baharu di dalam agama kami. Ini tu seolah-olah agama tadi berada di depan. Dilihat di depan mata. Menunjukkan ta'zim kepada agama Allah. Wa qawluhu ma laysa minhu ay laysa min amrina. Jadi sesuatu yang bukan daripada agama. Bi an kana yunafihi, iaitu agama menafikan perkara tersebut. Au laysa lahu mustanadun min adillati syar'i, ataupun ianya tidak ada sandaran daripada dalil syarak.
Tengok. Syarat dia, perkara yang mana ditolak tadi apa dia? Perkara yang baharu tersebut, yang dinafikan oleh agama. Yang kedua, tidak ada sandaran pada dalil syarak. Fahuwa raddun, maka dia ditolak, ay mardudun la yu'taddu bihi. Jadi tidak diiktibar, tidak diambil pakai, ditolak perkara tersebut, yakni bid'ah tadi ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, man amila amalan ay ahdathahu huwa aw ghairuh. Yani sesiapa yang melakukan suatu perbuatan, yakni melakukan tadi sama ada dia sendiri atau orang lain yang melakukan perkara tersebut, laisa alaihi amruna ay hukmuna wa iznuna, yang tidak ada izin dan juga hukum daripada kita agama, bi an kana ghaira mustanidin ila dalilin syar'iyyin, yaitu tidak ada sandaran daripada dalil syarak. Yani bi an kana al-amal tadi, bi an kana al-amalu ghaira mustanidin, ghaira jadi khabar kana, dan amalan tersebut tidak ada sandaran daripada dalil syarak, fahuwa raddun ay mardudun kama marra, maka ianya tertolak seperti mana yang telah lalu disebutkan pada hadis, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa ata al-musannifu bihadhihi ar-riwayati li'annaha tufid. Kenapa musannif datangkan dengan dua-dua riwayat yang kedua ini? Karena dia memberi faham anna kulla amalin, bahawa setiap amalan lam yakun ala amri syari', yang bukan daripada amri syari', daripada hukum dan izin daripada syarak, fahuwa mardudun wa fa'iluhu athimun, maka perkara tadi ditolak dan si pembuatnya berdosa, sawa'un kana muhdithan lahu aw masbuqan bihi, sama ada dia yang menciptakan amalan tadi ataupun didahului orang lain yang melakukan perbuatan tersebut, fahiya a'ammu mimma qablaha, maka dia lebih umum daripada hadis yang sebelumnya. Baik. Jadi di sini Nabi tidak menyebut man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun, man amila amalan fahuwa raddun. Tamam? Tapi Nabi kata apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, man amila amalan laysa alaihi amruna. Maknanya yang dilarang di sini adalah yang tidak mempunyai sandaran dengan syarak. Paham? Berkumpul dan kemudian membaca tahlil. Contoh. Kata mereka, ini tidak ada dalil syarak padanya. Maka disebut dengan hadis ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Baik. Yang pertama, berkumpul untuk membaca tahlil. Tahlil ni apa dia? Tahlil adalah zikrullah. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca zikrullah la ilaha illallah dengan bilangan yang tertentu, dan kemudian dihadiahkan kepada si mati. Baik, ada beberapa perkara dalam tu. Yang pertama berkumpul. Berkumpul ada dalam arahan syarak? Ada. Syarak menyuruh untuk kita berkumpul untuk majlis zikir. Dalam hadis banyak Nabi sebut berkenaan dengan kelebihan majlis zikir. Yang kedua, kelebihan zikrullah. Dan itu termasuk zikrullah. Kan dibuat cari benda lain. Nyanyi lagu. Apa ni, irama Melayu. Tak. Yang dibuat waktu itu zikrullah. Baik zikrullah, tahlil, la ilaha illallah. Baca ayat Quran. Ada dalam dalil? Hadis? Umum? Ada. Kemudian menghadiahkan kepada si mati pahala bacaan tersebut. Ada ke tidak dalam dalil syarak? Ada. Nah, dilakukan. Dan punya dalil dan sandaran. Maka semua tadi adakah dikira bid'ah? Tak kira bid'ah. Kenapa? Karena wa fi dinina. Nah, masalah mereka ketika memahami hadis ni, difaham kata man ahdatha fi amrina hadha, terlupa ma laisa minhu fahuwa raddun.
Dan mereka memahami ma laisa minhu tadi, maknanya mesti amalan tadi sebiji dilakukan, baru dilakukan. Faham? Jadi kalau macam tu akan ternafi berapa banyak masalah fiqh dan hukum-hukum syarak akan ternafi dengan sebab kelompok ini. Itu mereka tidak keluar daripada masalah yang mereka hanya mainkan. Masuk Ramadan yang dibincang tarawih berapa rakaat, yang tu. Kemudian setiap sepanjang tahun bincang masalah orang pergi kubur. Ini bid'ah dalalah. Kemudian tawassul, ini bid'ah dalalah, masuk neraka. Istighasah, ini bid'ah dalalah, masuk neraka. Kemudian semua syirik, kuburiyun, dituduh orang macam tu. Buat tahlil, bid'ah katanya. Kerana salaf tidak buat. Maka dalil mereka pada salaf tidak buat. Bila kita dah sebut kata benda ni ada dalil dalam syarak secara umum, kerana Nabi sebut yang tidak berasal daripada syarak, maknanya kita buat benda baru. Solat subuh 2 rakaat ditambah jadi 4. Yang tu benda baru. Ada orang lagi cerdik, dia buat contoh. Dia kata orang seronok kalau kata dengan seronok nak buat agama, nak seronok nak bagi orang panggil apa? Ibadah, ya kata. Buat tahlil kerana ni kata ni ibadah, kerana ni zikrullah. Habis tu lepas ni ada pula anti kelompok akan buat zuhur 8 rakaat kerana rasa tak apa nak cukup pula 4. Ini contoh bodoh orang ni. Ini contoh yang tak cerdik dan tak pernah disebut oleh para ulama. Yang disebut macam tu hanya orang-orang yang tak cerdik je. Yang tu jelas bidah, dalalah. Kenapa? Karena ma laisa minhu, laisa alaihi amruna, kata Nabi. Mana boleh tambah dari 8 rakaat. Orang rokok ke depan, dia rokok ke belakang. Sebab dia masuk gym 3-4 kali, dia rokok ke belakang. Macam itu. Dia flip ke belakang. Jadi orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu baru bid'ah. Karena tidak ada suruhan dalam syarak dengan perkara tersebut. Dan kemudian mereka punya hujah mengatakan kalau benda ni baik, sudah tentu salaf akan buat. Dia berdalilkan dengan buat ataupun tidak buat. Dan katanya ini tak dibuat. Jadi Nabi tak lakukan. Dia gunakan Nabi tak lakukan, sahabat tidak lakukan. Kita buat maulid Nabi SAW, katanya Nabi tak sambut. Dia gunakan dalil Nabi tak sambut dengan mengatakan sedemikian. Kita kata salah, Nabi sambut. Nabi sebut dalam hadis jelas-jelas. Kata, kenapa Nabi puasa Isnin dan Khamis? Kerana Nabi kata, hadzal yaum wulidtu, dzakal yaum wulidtu fihi. Ini hari aku dilahirkan pada hari tersebut, hari Isnin. Maka Nabi berpuasa pada hari Isnin kenapa? Karena hari itu hari Nabi lahir. Maksudnya Nabi gembira dengan hari lahir Nabi SAW, tapi dengan cara sambutan, dengan melakukan ibadah. Ala kulli hal, bukan cara sambutan tu yang dibincang. Yang bincangnya adalah sambutan tu. Nabi tak tentukan cara yang tertentu. Nabi kata, ya kalau nak sambut maulid, puasa saja dengan benda lain. Nabi tak sebut pun. Cuma Nabi kata Nabi sambut. Kan kita bincang ni, sambut ke tak sambut? Dah, Nabi sambut. Nabi gembira dengan hari lahir Nabi. Setiap minggu pula tu, bukan setahun sekali. Setiap minggu Nabi puasa Isnin Khamis. Lepas kona pula. Sahabat tak buat apa? Sahabat pula dah. Tadi tanya Nabi. Ni kita dah beritahu Nabi yang buat. Tanya sahabat pula dah. Tanya sahabat berapa lagi. Nampak tak? Dia punya nak mengelak. Kenapa? Kerana tidak faham hadis Nabi SAW. Tak faham masalah berkaitan dengan maksud laisa alaihi amruna. Kita tengok di sini macam mana yang disebutkan oleh Al-Imam Jurdani, "Tsumma inna hadzal haditsa qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam." Sebenarnya hadis ini hadis yang sangat besar asasnya dalam Islam, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis jawami' kalim yang pendek tapi maknanya sangat luas. Wa fihi at-tahdhiru min al-bid'i wal mukhtara'at al-mazmumati makruhatan kanat aw muharramatan. Maka di dalam ini larangan daripada Nabi untuk seorang tadi melakukan bid'ah yang dilarang dalam syarak, sama ada yang makruh ataupun yang muharram. Faminal ula, di antara makruh, bid'ah yang makruhah, apa dia?
Al-ula tadi kembali kepada apa? Kepada makruha. Famin al-ula zukhrufatul masajid. Menghias masjid. Ini bid'ah yang makruh. Kemudian yang kedua, wa tazwiqul masahif. Tazwiqul masahif maksudnya dicantikkan mushaf sampai orang nampak apa ni, bukan untuk dibaca tapi dihias. Sekarang kan mereka buat wakaf ibtidak semua gambar warna. Kalau itu masih lagi kita kata sebagai bantuan. Tapi ada yang sampai jadi warna-warni, boleh letak warna mah, kaza sampai orang tak tahu tujuan apa dia letak. Nak baca pun sayang untuk tazwiqul masahib. Kemudian waltizamul qubur. Waltizamul qubur wa ma 'alaiha min nahwi tabut. Iltizamul qubur apa dia? Menghiasi kubur. Iltizamul qubur wa ma 'alaiha min nahwi tabut. Dan juga meletakkan tabut. Tabut macam kotak tu di atas kubur. Jadi saya sebut secara umum ni. Tamam? Tapi yang secara khususnya dibincang dalam mazhab kita Syafi'i, kepada makamnya para wali Allah Subhanahu wa taala diletakkan perbezaan sedikit untuk tidak dipermainkan makam tersebut, maka hukumnya adalah harus, malah sampai kepada peringkat sunnah, untuk memuliakan dan juga membezakan di antara kubur wali min awliyaillah ataupun alim min ulama'id din atau min as-sulaha, orang yang soleh, dibuat dengan lebih baik, hatta diletakkan kubbah sekalipun, kerana untuk memuliakan dan tidak dilakukan perkara yang tidak baik di tempat tersebut. Wa syurbid dukhanil ma'ruf, ini termasuk, maksudnya masalah tadi berkaitan dengan masalah fiqh, dibincang oleh ulama dalam kutubul fiqh. Ini bukan masalah akidah. Buat apa ni maqam dengan orang panggil apa? Dengan qubbah, dan juga dimuliakan maqam tersebut bukan dengan sembah, dimuliakan maqam tadi, dianggap ni adalah syirik. Ni bid'ah dalalah, sampai sanggup berbunuhan. Dan kemudian bukan berbunuhan maksudnya terlibat dua kelompok, membunuh golongan muslimin dan meruntuhkan kuburan muslimin hanya semata-mata kerana terbina dengan fikrah yang rosak tadi. Hati-hati. Syurbid dukhanil ma'ruf. Apa dia syurbid dukhanil ma'ruf? Isap rokok. Di dalam ni dibagi bid'ah yang makruh. Saya pegang dengan makruh. Namam? Isap rokok ni makruh, kata Syekh. Bahagian ulama kata hukumnya haram. Dan fatwa Darul Ifta Misriyah katanya menyebut kata haram. Karena bahan-bahan yang terdapat dalam tu dan kemudian darar. Panjanglah perbahasan di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Ala kulli hal, kadang-kadang orang yang tak erti masalah rokok pun, dan dia tak erti pun masalah usul fiqh, tapi dia tahu makruh. Itu yang hebat, kata Syekh Ahmad Maksimi. Dia kata kadang-kadang orang ni tak erti pun usul fiqh, tak tahu apa langsung pasal usul fiqh, tapi dia tahu makruh. Bila orang tanya, rokok ni makruh. Wih, tahu istilah usul fiqh. Makruh tu istilah dalam usul fiqh. Dia boleh tahu. Kenapa? Kerana berkait dengan diri dia. Sebab dia nak isap rokok. Dia akan cari jalan. Baik, tak apa-apa ni. Khilaf ulama dalam masalah rokok. Jangan sampai membida'ahkan. Jangan sampai mengkafirkan. Bid'ah lah ni, bid'ah ni. Bid'ah makruh maksudnya. Bid'ah yang makruh kalau ikut pandangan Syekh Jurdani, ini makruh. Jangan sampai kafirkan. Wa awwalu hudusihi kana fi biladil Inggeris. Baik, bila yang mula orang rokok ni di negara Inggeris. Di apa ni? Di UK tempat tu. Summan tashara fi biladil Islam ba'da al-alfi wa khamsi sinin aw 10. Yang kemudian tersebar di negara Islam pada tahun 1000, selepas 1005 ataupun 1010. Tahun 1010 Hijriah. Lama maksudnya.
Maksud 400 tahun yang lalu. Nah, 400 tahun yang lalu yang telah tersebar di negara umat Islam. Walam yajlubuhu al-Inglis li biladil Islam illa ba'da an ijtama'a atibba'uhum ala man'ihim min al-mulazamati alaih. Inggeris tidak bawa perkara ini ke negara Islam melainkan setelah para doktor mereka berkumpul dan melarang mereka daripada merokok. Doktor-doktor mereka di sana 400 tahun yang dulu telah sepakat kata ni bahaya ni untuk kesihatan. Maka akhirnya mereka kata kita jangan isap dah, hantar ke sana. Tapi orang sana isap juga. Nah, tapi dia main hantar ke negara yang bukan ke negara Islam. Wa alla yasta'milu minhu illa al-qadra alladhi la darara fihi. Dan jangan guna melainkan qadar yang tidak berlaku mudarat padanya. Dan ada qadar yang tidak berlaku mudarat padanya. Nah, ini cerita kat sini lagi takut depa zakok pula kan. Tak payah ceritalah. Nah. Ini disebut oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, guru saya, ketika kami bincang masalah ini di Darul Ifta Misriyah dalam pengajian kitab usul fiqh sama dengan pekerja-pekerja di Darul Ifta. Jadi ada seorang bangkit dan dengan yakinnya dan pekerja Darul Ifta, dalam Darul Ifta. Dan yang mengajak ni guru saya ni ahli majlis fatwa Mesir. Dan dia tulis rak kan kata rokok ni mesti haram. Jadi jangan panjang lah masalah tu. Jadi cukup lah tu. Tak payah cerita. Tak cerita? Tak payah. Dan kemudian Syekh bagi tahu tentang kajian doktor yang dikeluarkan balik daripada seluruh dunia Islam dan juga Barat. Syekh kata dia ada semua kajian dan dia baca semua kajian tu. Ada yang bahasa Inggeris, ada yang bahasa Arab. Yang dibaca oleh Syekh sebelum Darul Ifta keluarkan pandangan, dan Maulana Syekh Ahmad kata saya baca semua dulu. Baru diletakkan dia punya kesimpulan kepada pandangan masalah hukum merokok. Ya. Dan ada qadar yang la darar fiha, tidak mudarat kalau isap rokok dalam bilangan tersebut satu hari. Doktor yang sebut. Sebab tu ada di kalangan mereka yang masih meneruskan merokok. Dan tak ada masalah. Dia macam minum gula. Macam minum gula. Lebih hak dia. Tahu. Tapi kalau cukup hak dia, maka tak ada masalah. Ni bukan suruh isap rokok. Wildan. Itu buat Allah apa ni. Sejarah lama ni kan. Jos kan. Waqila innahum syarrahu rajulan ba'da mautih. Tengok ni. Ada satu riwayat sebut kata mereka syarrahu rajulan ba'da mautih. Syarrahu maksud dia apa dia? Tasyrih. Dibuat pembedahan. Kasyarhu duk bisyarah pula ke orang lepas mati. Innahum syarrahu rajulan. Mereka telah bersyarah kepada seorang lelaki setelah matinya. Wih. Orang tu mati lepas tu dia bisyarah pula. Innahum syarrahu maknanya telah melakukan pembedahan. Tasyrih maksudnya pembedahan kepada lelaki yang mati kana mulaziman ala syurbih, yang selalu isap rokok. Fawajaduhu sariyan fi uruqihi wa asabih. Didapati asap rokok tadi dan racunnya telah melalui seluruh uratnya dan juga asabnya. Apa dia? Otot-ototnya. Hatta inna mukha 'izamihi qad iswadda. Sehingga otaknya jadi hitam. Mukha 'izamihi qad iswadda. Dan juga ni tengkorak dia pun jadi hitam. Wa wajadu qalbahu mithla as-safanjatil yabisah. Dan mereka dapati hatinya, jantungnya seperti safanjah al-yabisah, maksudnya sponge yang basah. Jadi lembut. Wa kabidahu mahruqan ka'annahu shawwa 'ala an-nar atau shuwiya 'ala an-nar. Dan juga hatinya terbakar seakan-akan dipanggang di atas api. Dia. Ni orang banyak isap rokok ni. Wa min zalikal waqti mana'u minal mudawamati 'alaih. Maka daripada waktu tersebut mereka pun melarang untuk berterusan isap rokok. Wa amaru bi bai'ihi lil muslimin.
Dan kemudian mereka mengarahkan untuk dijualnya kepada muslimin liyadurrahum fil ajil, untuk merosakkan mereka pada masa akan datang. Walidha nuqila an ba'dil ulama annahu qala bitahrimihi falihtiyatul man'u min syurbih. Maka sebahagian ulama mengatakan ianya haram, dan ihtiyat al-man'u min syurbih. Ihtiyatnya, berhati-hatinya, kita jaga jangan minum, jangan isap rokok. Tamam, hada qabla tayaqquni dararih. Kata Syekh di sini di bawah naqal, dia punya ta'liq dia ini kalau sebelum kita mengetahui dararnya. Wa amma qad sabata dararuh, dan manakala telah sabit dararnya, fala khilafa fi tahrimihi, maka tidak khilaf lagi pada mengharamkan rokok. Tamam, ini pandangan yang disebut dalam kitab. Wa min amsilatis tsaniyah, baik contoh kepada bid'ah yang muharramah. Apa dia? Wahyal muharramah al-mukus. Apa dia mukus? Nau'un min ad-dara'ib yuqadhu min at-tujjar. Cukai yang diambil kepada peniaga-peniaga. Al-mukus. Ini bid'ah muharramah. Wal ishtighalu bimazhabi ahli al-bid'ah. Jadi berterusan mengikuti mazhab ahli bid'ah. Al-mukhalafati lima alaihi ahlus sunnati. Yang bercanggah dengan apa yang dipegang oleh para ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah kata Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak bertempat, Allah tidak berjisim. Tidak boleh untuk kita fikirkan. Mereka terbalik daripada benda itu. Allah ada tempat, sampai dekat-dekat lagi, dekat-dekat dah sebut. Kalau tak ada jisim, macam mana ada Allah? Sampai tahu tu. Punya jahilnya, maka kita kata ini adalah ahli bid'ah al-mukhalafah lima alaihi ahlu sunnah. Naknya bersama dengan mazhab tu saja pun dah bid'ah dah. Dia nak bincang bid'ah lain, dia tu pun dah bid'ah dah. Nah, wujud dia tu bid'ah dah. Hati-hati. Dan kemudian bila berkhilaf dengan orang luar kawalan, sampai mensyirikkan orang, sampai mengeluarkan ahli qiblah daripada agama, berlebihan. Ini yang mereka lakukan sampai sekarang. Tengok, menghalalkan darah umat Islam hanya kerana berbeza dengan pandangan dia. Wa taqarrubu ila Allah Ta'ala bi alatil lahwi kal kasi wal mizmar. Ini alat muzik ni. Ini dekatkan diri kepada Allah dengan alat muzik. Guna seruling, trompet. Lepas tu orang panggil apa? Wirid, zikir. Kerana kalau guna ni baru dia masuk zauq. Baik kalau qasidah main gendang. Ini bukan taqarrub ila Allah. Kita bukan nak taqarrub ila Allah dengan benda tadi. Tarwih khuluq. Untuk menenangkan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk apa ni, untuk taqarrub. Kan kita kata ni maksudnya macam ni ritual ibadah yang kita lakukan. Tak ada seorang kata macam tu. Wa tarkul hududi asy-syar'iyyati wa ibdaluha bi uqubatin ukhra maliyatan aw badaniyah. Meninggalkan hudud syar'iyyah. Hukum hudud ditukarkan kepada hukum yang lain, sama ada dibayar dengan duit ataupun dengan perkara yang lain. Tapi kenapa ditinggalkan hudud sekarang ni? Kalau ditinggalkan ni kerana apa? Kerana memilih jalan yang lain. Dianggap itu lebih baik. Yang ni baru bid'ah, muharramah. Tapi kalau ditinggalkan tadi kerana wajah nazar, fuqaha pada zaman tersebut melihat berlaku syubhat yang banyak, maka perkara tadi tidak dikira bid'ah, malah dikira mengikuti sunnah Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah menghentikan hudud selama beberapa masa disebabkan kerana berlaku syubhat, berlaku kelaparan, dan orang berlaku kecurian. Kalau dipotong tangan waktu tu ada syubhat. Kalau curi mungkin kerana lapar. Dan waktu tu zaman maja'ah, zaman kebuluran. Maka Sayyidina Umar menghentikan hukum hudud, potong tangan, kerana takut berlaku syubhat dalam hukuman tersebut. Maka al-hudud tudra'u bisyubhat.
terhalang dengan syubhat yang berlaku. Itu kaedah dalam fiqh. Kaedah hudud terhalang dengan syubhat. Maka kita ada sandaran. Kalau kata orang yang berpegang dengan pandangan tersebut, punya sandaran dengan mengikuti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena Nabi sebut dalam hadis apa dia? Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka sunnah Sayyidina Umar termasuk sunnah yang disuruh oleh Nabi untuk ikut. Kemudian lagi apa dia? Wa bai'il khamri wal kalbi wal khinzir. Menjual arak, menjual anjing, menjual babi. Maka ini adalah bid'ah muharramah. Ini kalau orang Islam bijual lah. Wa aklil hashishatil ma'rufah wa syurbiha. Makan dadah, isap dadah. Yani hukumnya haram. Wa kana hudusuha fi awakhiril mi'ati sabi'ah. Ini bila berlaku minum apa ni ataupun isap dadah ni? Ini pada akhir tahun 700 Hijriah. Nah, minta maaf. Al-mi'atus sabi'ah. Al-mi'ah as-sabi'ah. Al-mi'ah as-sabi'ah ni berapa ni? Mi'ah as-sabi'ah. Fi awakhiril mi'ati sabi'ah. Berapa? Mi'ati sabi'ah berapa? 107. Mi'ah sabi'ah berapa ni? Ni abad ni. Abad ke-7 ni. Abad ke-7. Yang 700 tahun lebih. 800 tahun. Tahun ke-800 lebih. Wa zakara al-ulama'u anna fiha mi'atun. Wa zakara al-ulama' anna fiha 120 madarratan diniyatan wa ukhrawiyah. Dan para ulama menyebut bahawa pada dadah ni, yakni hashish, padanya 120 kemudaratan agama dan juga akhirat. Bukan setakat badan saja, diniyah wa ukhrawiyah. Wa'lam anna man ahdatha bid'atan muharramatan. Sesiapa yang melakukan bid'ah yang muharramah. Betul, Syekh tak sebut pun masalah kumpul untuk zikir. Tak sebut masalah tahlil macam yang dia sebut. Tak sebut masalah berkaitan dengan ziarah kubur. Tak sebut masalah berkaitan dengan istighathah, tawassul. Kenapa? Kerana itu bukan bid'ah. Kerana itu berlaku dalam syarak. Pakai tasbih, dia tak sebut pun. Syekh tak sebut semua lah. Hang tahu, hang kenal Syekh. Ini anak murid Imam Bajuri. Dan ini Azhari. Ini Azhari yang tulis ni. Bukan Azhari celuk. Azhari celuk masalah ni. Pergi duduk di Mesir, masuk Azhar, balik jadi Wahabi. Ini apa benda ni? Bercanggah tu dengan akidah Azhar. Azhar akidahnya Asy'ariyah. Mana ada akidah Wahabi di Azhar Syarif? Tapi tiba-tiba ada orang balik jadi Wahabi dan mengaku dia Azhari. Macam ni panggil tanakut ni panggil. Kamu bukan Azhari sebenarnya. Yang heran kenapa pergi Azhar kalau jadi Wahabi? Pergi tempat lain yang boleh jadi Wahabi. Ada tempat dah. Ada. Kenapa tak pergi situ? Jelas-jelas balik orang tahu dah. Balik pada universiti tu. Universiti mana? Tu. Balik pada universiti tu, senang, seronok, selesai abang. Tak kenapa nak bagi tashwish kepada umat Islam. Jelas memang hatta di Mesir pun kalau kata tidak benar-benar melazimi masyayikh, dia akan jadi macam tu. Kadar kuliah saja semata-mata tak akan jadi seorang yang benar-benar mulim dengan ilmu. Hakikatan, ini hakikah. Tak perlu nak basa-basi dan tak perlu nak menafikan perkara tersebut. Dari hakikah. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Kami duduk Mesir, kami tahu. Masyayikh di Mesir. Saya bukan duduk sekejap di Mesir. 16 tahun di Mesir. Dan balik jadi Wahabi ni, kita tak heran pun. Sebab apa? Sebab yang pertama tak pernah tengok di dalam majlis para guru. Masyayikh. Dia tahu dia guru dia saja. Dia tengok guru kita.
Saya pergi juga majlis guru Wahabi. Yang tu sebenarnya bukan guru pun di Mesir. Awamnya mereka tu. Waktu di Mesir, awam saja. Tapi mereka anggapkan guru. Pergi mengaji, pergi anggap dia syekh. Padahal dia awam ya. Nah. Sama naiknya mereka. Cuma syekh dia reti cakap Arab sikit. Sebablah bawa jaga pintu rumah tu. Dia tak pakai jenguk panjang macam dengan puak tu. Lepas tu buka kelas. Tidak dia pergi. Dia jenguk panjang sikit. Dia buat YouTube sikit. Puak tu pergi. Dia mengaji. Oh, syekh paling alim sekali. Sebab apa? Sebab setiap kelas dia akan sebut bidah. Orang tanya, apa dia hukum dia syekh? Orang yang pergi ke kubur. Bidah. Dah dalalah. Dah kuburiyun. Ada syirik. Apa dia hukum dia keluar? Tak ada hukum apa pun. Bid'ah, kuburiyun, syirik. Kata. Oh, Masya Allah, alim. Masya Allah. Terus alim. Aku jadi pelik. Yang ulama ahli sunnah ni, baik mana yang kata-kata syirik? Dalam hadis Nabi kata, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha. Nabi guna hadis tadi umum. Nabi kata, pergilah ziarah kubur apa pun. Nabi tak kata kubur sekian-sekian. Hadis ni dalam umum. Maksudnya pergi ziarah mana-mana kubur. Nah, dan kemudian, mana yang kata syiriknya? Apa dia makna syirik? Baik, apa yang kata ibadah? Siapa yang pergi ibadah di kubur? Ibadah tu makna dia apa dia? Syarah pula makna ibadah. Kata. Syarah pula makna syirik. Sehingga akhirnya menyebut kata, tak, tawassul, ini ada sandaran dalam syarah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Yang pertama taqwa, yang kedua wasilah. Disebut dalam ayat tadi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ambillah wasilah. Apa dia wasilah? Kalau kamu tafsirkan wasilah dengan makna taqwa juga. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan wasilah yakni taqwa. Maknanya diulang balik. Dan tak ada salah. Kita kata mungkin tu takkid. Tapi para ulama menyebut dalam kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna baru itu lebih kuat daripada takkid. Maka wasilah bukan dengan makna taqwa. Wasilah dengan makna lain. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, berlaku peristiwa tawassul yang berlaku di kalangan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bukan kita saja, para nabi alaihimussalatu wassalam. Sayyidina Adam alaihissalam bertawassul. Nah, Sayyidina Ayyub alaihissalam bertawassul. Lagi siapa dia lagi? Sayyidina Nuh alaihissalam bertawassul. Nah, Sayyidina Rasul SAW mengajar sahabatnya bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika, hadis dalam Sahih Muslim. Atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nak takwil apa lagi atawassal? Nabi ajak terus senang. Jadi hadis kurang kau keluar hadis semua. La huwa min ahli bid'ah. Ini ahli bid'ah ni kerana hadis banyak sangat. Kami tak faham. Tak faham dah otak ada ulat. Ini masalah otak dalam kepala otak ni. Macam dengan unta ada ulat. Duk makan dalam otak. Tu jadi macam tu. Jumpa seorang guru dia ni. Ini bid'ah. Ini dhalalah finnar. Yang ni clear. Hukum dia jelas. Senang gila faham agama. Agama dia senang faham dengan orang yang macam tu. Ajaib kita. Memang ajaib. Senang nak jadi Wahabi ni, senang saja. Kamu masuk, ikut kelas mereka, faham satu masalah yang mereka duk bincang, insya-Allah alim Wahabi. Lepas tu boleh dah masuk dalam Facebook, okey, serang. Habis-habisan. Kita serang masuk Facebook. Ustaz ni serang. Yang kita tak tahu nak buat apa, main peribadi. Nampak tak? Dia tak boleh nak buat hujah dah. Dalam buat apa? Dia buat peribadi. Dia buat hujah peribadi. Dia main orang ni macam ni. Pak Isa tak lulus di Azhar. Korok hampa tak lulus. Siapa kata tak lulus? Saya dah lulus dah. Apa ni Al-Azhar. BA dah lulus. Dapat jahit lagi. Ada sijil je. Tak percaya, tanya di Azhar. Ada sijil. Apa nak tunjuk ke orang? Dia pun nak suruh kita buh dalam Facebook. Saya telah lulus BA, dapat jahit. Dapat jahit maksudnya apa ni, Anas. Dapat orang panggil apa? Honest. Kepujian.
Orang kata nak kena letak dalam sijil macam tu. Apa nak kena letak? Dah tak boleh nak habis dah. Ambil master saya. Master je. Dah master dah. Master bukan wajib pun. Ada ramai je. Tok guru Wahabi dia haram tak ambil master pun. Dia boleh pergi je mengaji. Main kat kita. Mengaji apa tok guru tak lulus. Tak lulus kat mana ni? Habak bagi jelas tak lulus tak mana. Tak lulus tak master. Tak master je pun. Awak yang tak master, awak yang kalut sangat. Hampa nak cari saya ni salah. Nak cari salah saya. Nak bagi kata saya ni tak lulus BA. Dia ingat saya balik ni balik tak habis ni. Balik tak habis. Saya dah habis 3 tahun dah. Lepas. Lamanya ustaz mengaji. Lama lah dah mengaji kot luar. Nah. Saya jelas-jelas abang saya bukan pergi kuliah sangat pun. Saya pergi mengaji kot luar. Dengan para guru. Masyaikh di luar. Dan ada guru-guru saya marah saya. Pergi mengaji kat luar. Kenapa tak mengaji BA? Bagi habis 4 tahun. Balik. Gitu. Guru saya seorang pun tak marah. Cuma dia suruh saya perhabis je. Perhabis Alhamdulillah. 3 tahun lepas dah habis. Lepas saya perhabis lah. Perhabis. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh kata perhabis juga. Saya pun perhabis. Lepas selepas 13 tahun. Habis. Saya tak malu sebut. Malu nak sebut apa-apa. Bukan aib bagi saya. Sebab saya pergi mengaji. Dengan para guru di Azhar Al-Syarif. Di Masjid Al-Azhar. Di luar daripada Masjid Azhar. Di kampung-kampung dengan para guru. Saya pergi ke rumah para masyaikh. Nak malu apa? Malu mengaji. Ajaib. Yang malunya patutnya tak mengaji. Duduk 4 tahun balik jadi Wahabi. Hak tu patut malu. Di Azhar. Ini tak tahu malu. Tuduh malu kat kita. Play safe orang panggil. Dia play victim. Bukan play safe. Play victim. Masuk nak lawan dengan Khabib. Lepas tu buat teruk. Lepas tu buat muka kesian. Boleh? Tak malu. Malu apa? Saya baca je lah. Cuma saya tak letak CJ saya dalam Facebook. Saya bukan jenis orang jenis tu. Jenis semua benda orang komplain sikit. Orang pupung buat keluar video. Buat keluar tu. CJ semua. Buat keluar CJ buat apa? Samak Bukhari pun tak pernah. Samak Kutubul Hadis pun tak pernah. Dengan masyaikh. Mengaji daripada awal kitab sampai habis kitab pun jarang dengan masyaikh. Buat apa nak bangga dengan benda tu? Dengan sijil yang kamu dapat. Apa kitab yang kamu dah habis dengan masyaikh? Kitab fiqh apa yang kamu habis? Kitab usul fiqh apa yang kamu habis? Daqiq, mulim, min awalil kitab ila akhiril kitab. Kitab hadis apa yang kamu habis dengan masyaikh? Kitab mantik apa yang kamu dah habis dengan masyaikh? Kitab balaghah apa yang kamu dah habis dengan masyaikh? Kitab nahu dan apa yang kamu dah habis dengan masyaikh? Kitab sarah apa yang kamu dah habis dengan masyaikh? Kitab tafsir apa yang kamu dah habis dengan masyaikh? 4 tahun cukup? Tu pun tak. Pandai nak kata dekat orang. Pandai nak main-main isu. Dia ingat kita ni akan jatuh dengan sebab perkara tersebut. Tak jatuh sikit pun saya. Malah saya kata, tak ada masalah. Sebut saja. Tak ada masalah pun. Aib. Kalau kata tak lulus master. Master tu. Kalau tak lulus master. Saya bukan masuk percubaan master. Tu bukan percubaan. Tu memang master lah. Dan saya memang jelas habak betul. Saya tapi tak risau apa. Saya ambil nak pergi mengaji kat luar. Nak pergi duduk lagi 2 tahun ni. Mula-mula tu memang semangat nak ambil. Nak bagi habis master. Tapi lepas tu nampak banyak kelas saya tertinggal. Dengan masyaikh di luar. Akhirnya saya ambil hanya sekadar untuk duduk di Azhar. Dan tak habis. InsyaAllah akan ambil lepas ni. Mungkin di tempat lain. Atau mungkin di Azhar balik. Allahu'alam. Tapi saya akan ambil. Tunggu lah. Dapat PhD nanti. Tak mengajak kat kursi ni. Duduk atas meja. Kita heran betul dengan orang yang main sungguh dengan sijil ni. Dan dia ingat dia bangga sangat dengan sijil ni. La ilaha illallah. Buat apa bangga dengan sijil? Mana buktinya? Buktinya biar betul dengan ilmu yang kamu pelajari. Buktinya biar kena dengan akhlak yang sepatutnya kamu dapatkan dengan keilmuan yang kamu ada. Kalau betul. Kita tak petikai master PhD orang. Saya tak pernah petikai pun PhD orang sebenarnya. Mereka yang mainkan isu. Kata saya petikai PhD orang. Saya bukan petikai PhD. Saya petikai akhlak orang yang pegang PhD itu. Ramai lagi orang ada PhD. Tapi tak apa tu. Belum. Takkan saya nak kata kat PhD semua orang. Takkan beraksa seorang. Lepas tu dikaitkan dengan orang seolah menghina PhD orang. La ilaha illallah. Saya bukan hina PhD.
saya sebut berkenaan dengan masalah sikap orang ketika mana ada PhD. Apa yang dia buat waktu tu? Mengkecilkan orang, permainkan orang, tanya orang ada kelulusan ke tidak. Jadi maksudnya kalau ada yang tu baru diiktibar keilmuannya. Habis tu kalau mengaji pondok, yang lagi reti nahwu daripada dia. I'rab daripada darabu, darab ni i'rab, waw tu pun i'rab, alif pun i'rab, takdir lagi. Yang tu semua di i'rab. Mana yang mahal minal i'rab? La mahalla lahu minal i'rab. Yang ni segi balaghah macam mana? Yang tu tak diiktiraf pula kata dia. Dia yang bawa keluar ini bid'ah. Ini dalalah. Apa hukumnya Syekh? Hukumnya bid'ah. Nampak sangat ada tak erti. Mana boleh hukum jadi bid'ah? Mana ada hukum bid'ah? Sama? Tapi dianggap kata ini adalah ilmuwan. Kenapa? Karena dia ada PhD. Khair, tak apa, tak ada masalah. Patutnya ada PhD semakin tawaduk, semakin rendah hati, semakin anggap kata banyak lagi benda kita tak tahu. Bukan kerja nak orang panggil apa, nak kerja terkoyak je. Saya orang kata sikit je, terkoyak. Orang tak sebut nama dia, terkoyak. Cepat koyak ni masalah. Orang Johor kot. Apa di Syarimi, bukan sebab orang Johor. Melawak ya. Jangan cepat terkoyak. Tenang-tenang saja. Relax. Anggap kata bukan kata kat saya tu, kata kat orang lain. Tak, tapi dah berasa lebih. Sebab apa? Sebab berasa kita seorang je ada PhD. Itu masalah dia. Ajaib betul. Berlambak orang ada PhD. Relax je, tenang je. Dan ada orang yang bila ada PhD pun masih rasa saya banyak lagi tak arti. Lagi banyak saya tak arti. Lagi banyak saya nak kena menuntut ilmu. Bukan hanya buat kajian saja. Bila dah ada PhD, lepas tu tak boleh mengaji dah. Terus buat kajian saja. Tak mau dah hadir ke majlis para guru. Ada yang sikap macam tu. Ini takabur, ini sombong. Ilmu tak akan dapat kepada orang yang takabur. Ini tak kata kat siapa, kata kat diri sendiri sebenarnya. Diri saya sendiri. Kalau saya ada di tempat tersebut sekalipun, saya akan bersikap macam tu. Kalau bersikap macam tu, maknanya kita perlu muhasabah balik diri kita. Bukan diambil tadi untuk kepentingan tadi. Tamam? Cukup cakap tu. Wa'lam anna man ahdatha bid'atan muharramatan, sesiapa yang melakukan bid'ah yang muharramah, kana alaihi wizruha wa wizru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan perkara tersebut sampai hari kiamat. Kama anna man sanna sunnatan hasanatan, seperti mana seorang yang melakukan sunnah yang baik. Tengok disebut sunnah. Nabi sebut man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melaksanakannya sampai hari kiamat. Cuba tengok di sini. Wa'lam. Sini di bawah saya sebut. Annal bid'ata ta'tariha al-ahkamul khamsah. Cuba tengok. Bid'ah ada padanya 5 hukum. Jadi bid'ah bukan satu saja. Jadi faham bid'ah, terus bid'ah ni satu hukum. Bid'ah maksudnya haram. Tak, bid'ah ada 5 hukum. Fataratan takunu wajibatan. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah tu wajib. Maknanya benda tak berlaku zaman Nabi, tapi wajib buat. Wajib noh. Apa dia? Kadabtil masahif. Meletakkan titik baris dalam mushaf. Kalau tak letak, berterabuk aduk. Berterabuk aduk. Kenapa? Nahu pun tak erti. Baca Quran macam mana? Maka diletakkan dabit. Titik diletakkan baris. Wa syara'i'. Idza qifa 'alaiha ad-daya'. Dan juga dabtu syara'i'. Menyusun syariat agama Allah Ta'ala. Maka lahirlah mazhab-mazhab yang membawa kembali fahaman para ulama salaf, para sahabat Nabi dan ajaran Nabi SAW melalui kefahaman daripada nas yang disusun. Nas yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul. Tamam? Wa taratan takunu muharramatan, dan kadang bid'ah ini muharramah. Kal mukus. Seperti bid'ah apa tadi yang kita sebut tadi? Mukus apa dia? Daraib, cukai. Wasairil muhdatsati al munafiyati lil qawaid syar'iyyah, dan juga seluruh perkara-perkara baharu yang bertentangan dengan qawaid syarak. Wa taratan takunu mandubah, dan kadang solat ini bid'ah tadi bid'ah yang mandubah. Bid'ah tapi dia sunat dilakukan. Apa dia? Ka salatit tarawih jama'atan.
Salat tarawih jamaah. Walidzalika qala sayyiduna Umar radhiyallahu anhu fi tarawih. Kan Sayyidina Umar sebut pada solat tarawih, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, iaitu apa dia? Jamaah tarawih. Bukan tarawih tu. Tarawih tak bid'ah. Ada orang pergi tarawih duk bincang lagi 8 ke 20, 8 ke 20. Sebenarnya tak ada bincangan pun di kalangan ulama. Di negeri Wahabi sendiri pun, yang Wahabi duk pegang di Mekah sendiri pun banyak 20. Malaysia ya, Wahabi dia lebih teruk pada Wahabi. Duk bincang lagi 8, 20, 8, 20. Lepas tu guna hadis. Nabi tidak pernah melebihkan solat malamnya. Nah, solatnya lebih daripada 13 ataupun 11 rakaat, sama ada di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nak tanya lah, di luar Ramadan tu ada ke tarawih? Dalam hadis tu sebut, Nabi tidak pernah lebih solat malamnya lebih daripada 11 rakaat, sama ada di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Baik, nak tanya, di luar Ramadan ada tarawih? Tapi itu apa tujuan Nabi disebut oleh Sayyidina Aisyah di luar Ramadan tu? Apa maksud dia tu? Maksudnya ni bukan tarawih. Ini solat witir Nabi SAW. Qiyamul lail Nabi. Qiyamul lail Nabi 11 rakaat. Maknanya Nabi pada setiap malam Ramadan pun, Nabi akan solat tarawih macam biasa 20. Kemudian Nabi akan tambah lagi 11 rakaat pula selepas bangun malam. Bangun malam pula tambah lagi 11 rakaat pula dengan witir Nabi SAW. Dia duk bincang 8. Ini tinggal terus benda yang sepatutnya dilakukan. Nampak tak apa ni? Lawak. Lawak tak Wahabi? Lawak. Memang lawak. Syekh Maulana Syekh Ali Sabuni rahimahullah ada karang kitab berkenaan dengan tarawih. Dan kemudian disebutkan dalam tu pandangan tentang masalah tersebut. Wa taratan takunu makruhatan, dan kadang-kadang berlaku makruh, ka zukhrufatil masajidi wa tazwiqul masahif. Tengok, makruh bid'ah dan makruh bid'ah itu bukan haram. Seperti mencantikkan masjid, menghiasi masjid dalam sampai menyebabkan hilang khusyuk. Dan orang pergi masjid bukan lagi untuk ta'zim kepada Allah, tapi ta'zim kepada zukhrufah tadi. Tazwiqul masahif, dan juga mencantikkan mushaf. Wa taratan takunu mubahatan, dan kadang-kadang bid'ah tadi jadi mubahah, katiqadil manakhil liddaqiq. Seperti mengambil apa? Manakhil. Ni alat untuk kita mengisar tepung. Pada zaman Nabi tak ada. Dalam hadis disebut, inna awwala syai'in ahdathathu an-nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiqadul manakhil. Ittiqadu al-manakhil. Manakhil tak ada pada zaman Nabi. Sahabat tanya, dalam Syama'il ada disebut. Adakah ada manakhil zaman kamu? Tanya pada sahabat. Ni tabi'in tanya. Kata sahabat, tidak ada zaman kami manakhil. Habis itu kamu buat macam mana? Macam mana buat tepung? Dia kata, kami ambil gandum, kami tampi, kami tiup. Mana-mana yang tak elok terbang, hak elok duduk. Kemudian kami tumbuk sampai hancur. Lepas tu buat roti. Tu yang kerah roti. Dan tepung mana ada daqiq, tak ada tepung yang halus. Semua tepung kerah, tepung kasar yang dibuat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ni apa dia hukum dia buat manaqil? Mubah. Nabi tidak pernah makan ala khiwat wala ala sukur rujah. Nabi tak pernah makan di atas meja. Ni, ada meja makan. Tak pernah makan. Dan kemudian Nabi tidak pernah makan dengan lauk yang banyak. Banyak mata macam kita duk ada, banyak mata. Tahu banyak mata? Tahu banyak mata Syarimi? Tak tahu. Banyak mata tu maknanya banyak lauk. Bukan mata dalam tu. Dia bagi mata tu. Banyak lauk maksudnya. Lauk banyak jenis. Kan kita akan sekali makan ada sambal, lagi dengan budu, lagi dengan ulam, lagi dengan gulai. Gulai ada lagi kurma, lepas kurma ada lagi telur goreng, lepas tu ada lagi dengan ni. Contoh dia nasi kandak. Ada kan? Baik, itu haram makan nasi kandak. Haram makan nasi macam tu. Tak, mubah. Harus jangan membazir dia. Membazir jadi haram balik. Tamam. Jadi kalau tadi tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Salahnya Wahabi sekarang pun dia pun makan macam tu juga. Dia tanya balik, ini bid'ah ni. Ini bukan ibadah. Dia kira bid'ah ni pada ibadah saja. La ilaha illallah.
Kan bid'ah kan kamu sendiri sebut tidak ada pada zaman Nabi SAW. Termasuklah tu. Kata kalau niat dengan ibadah, baik kalau saya niat ibadah waktu makan nasi itu untuk melakukan ibadah. Tak ini ibadah makan nasi itu. Kan benda adat boleh jadi ibadah kalau kita niat, maka bertukar jadi ibadah. Tak mengaji ke buat niat? Hak tu pun tak mengaji. Jadi makan boleh jadi ibadah, mandi boleh jadi ibadah. Walaupun adat pada permulaannya boleh jadi ibadah, naik peringkat jadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Itu macam mana pula? Ya Wahabi. Jawibni. Wahabi. Innama kanat mubahatan. Jadi mubah. Lianna linal aish wa islahahu minal mubahat. Kenapa? Karena lemah sedapnya dalam kehidupan, memperbaiki kehidupan kita bagi jadi elok dan sebagainya. Ini termasuk mubahat. Rumah Nabi tidak besar. Habis itu rumah umat Nabi Muhammad kalau buat besar bid'ah, ya Nabi tak pernah buat. Jadi macam mana kita nak buat? Maka benda-benda yang kalau kata untuk islah, untuk kita nak tenang hati, tak mau berlaku sempit, maka ini diharuskan dalam syarak. Syarak tak pernah halang. Nabi tak pernah halang perkara tersebut. Kalau tidak, Nabi akan bagi tahu rumah umat Islam mesti besar ni je. Tanah api dah besar mana pun, tanah rumah besar ni saja. Tak boleh ada swimming pool, haram swimming pool. Nabi bukan diutus macam tu. Boleh faham? Nabi bagi tahu secara umumnya saja. Jangan berlebihan, Nabi kata. Jadi umat gunakan dengan kaedah tadi. Kenapa yang untuk diri dia boleh guna sonok aja. Tapi kalau mai ke orang lain, hak ni bid'ah, hak ni dalalah, hak ni finnar, hak ni kaza, itu dia seorang yang masuk syurga. Saadlah kelompok. Wa akhraj Ibn Majah an Huzaifah marfu'an la yaqbalillahu li sahibi bid'atin. Allah tidak menerima bagi sahibul bid'ah salatan wala sauman wala sadaqatan, solat dia, puasa dia, sedekah dia, wala hajjan, hajinya, wala umrahnya, wala jihadan, jihadnya, wala sarfan, wala adlan, ay la fardan, wala sunnatan. Sarfan wa adlan ni maksudnya fardunya, sunnahnya tak diterima. Yakhruju minad din kama takhruju sya'ratu minal ajin. Dia akan keluar daripada agama seperti mana keluarnya rambut daripada daripada adunan tepung. Jadi tarik itu macam tak nampak apa, tak ada kesan, tapi dia dah terkeluar pada waktu itu. Sebab tu penghujung kepada ahli bid'ah ghalibnya yang kalau dia ni ainat, dia sengaja dan tidak mau berubah dan mencari kebaikan dan masih berterusan dengan buruk adab, maka penghujungnya su'ul khatimah. Biasa seperti yang disebut dalam hadis. Yamruqu minad din aw yakhruju minad din kama takhruju sya'irah aw sya'ratu minal ajin. Hati-hati. Wa kana salafus salih. Alhamdulillah. Baby dah boleh balik hari ini. Boleh balik. Wa kana salafus salihu yunkiruna al-bid'ata al-mubahata. Para salafus salih mengingkari bid'ah mubah. Sebab tu kata Maulana Syekh Adham Ma'asimi dalam pengajian kitab Tajul Arus di Syria. Kata beliau, ada seorang mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang alim mimpi jumpa Rasulullah. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa para salaf yang terdahulu di kalangan sahabatmu boleh melaksanakan ibadah dengan tidak langsung berkira? Mereka melakukan dengan penuh nasyar, kekuatan. Beza dengan kita sekarang. Umat sekarang. Umat sekarang tu, zaman-zaman tu, yang ulama tu mimpi. Apa kata Nabi SAW? Kana indakum khamsatul ahkam. Wa inda sahabah hukman faqat. Tamam? Karena di sisi kamu ada 5 hukum. Manakala di sisi sahabat ada 2 hukum saja. Apa dia hukum di sisi kamu? Kamu ada hukum wujub, hukum hurmah, ada kalau bahasa tasahulnya hukum wajib, ada yang sunat,
ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Kamu ada 5. Sahabat ada 2 ya hukum dia. Wajib, sunat, 2 ya. Ada, minta maaf. Wajib, haram, 2 ya hukum. Bukan wajib dengan sunat. Wajib dengan haram, 2 saja. Maknanya, perkara yang sunat, semuanya wajib bagi dia. Tak ada istilah sunat. Semuanya wajib. Jadi kalau solat jemaah contohnya. Sahabat tak bincang, ini sebenarnya sunat ni. Tak. Semuanya wajib. Dan sebab tu kalau dia tinggal jemaah, seolah-olah meninggalkan wajib. Dia rasa sangat sedih hari itu, macam tinggal yang wajib. Dan satu lagi hukumnya haram. Haram tinggal terus. Tak ada hukum makruh. Makruh bagi mereka haram. Dan mubah bagi mereka adalah sesuatu yang matruk. Mubah juga ditinggalkan. Tak ada istilah mubah. Benda harus ditinggalkan terus. Ini hukum sahabat. Kerana itu mereka lakukan dengan luar biasa. Ini siapa kata ni? Nabi yang sebut dalam mimpi alim tadi. Dalam mimpi alim tu lah. Bukan Nabi sebut dalam hadis di luar ni. Nabi kata kerana itu. Baik, adakah maksud dia kalau itu tak payah mengaji usul fiqh lah? Tak, bukan tu maksud dia. Kan sahabat alim ni kan tanya masalah ni kena terang semua. Dia kena tahu apa kena terang macam ni. Kerana ada jenis buta tuli ni. Jenis pendengar yang dia dengar bukan nak ambil ilmu, dia dengar nak cari salah. Bukan cari salah pun, dia nak menunjukkan kesalahan diri dia. Habis tu tak payah mengaji usul fiqh. La ilaha illallah. Siapa yang kata? Pondok ni pun mengaji usul fiqh nanti. Nah, zawiyah nanti pun akan mengaji usul fiqh tapi tak mengaji lagi tahun ni. Sebab apa? Sebab nak kena mengaji dulu alat lain. Baru boleh masuk usul fiqh. Masuk usul fiqh terus nanti dia syok seorang dia. Tak usah dia faqih, mujtahid. Nah, baca kitab tak betul. Nah. Kana wa akhwatuha terbalik lagi. Ja'a Muhammadan ila al-madrasatu. Ja'a Muhammadan ila al-madrasatu. Dia rasa kemah dah, rasa sedap ya saya baca. Nah. Saya rasa sedap Ustaz. Nah. Ja'a al-qadiyu. Ra'aitul qadiyu. Qadiyu. Jam. Nah. Jadi sebab tu tak mengaji lagi kitab-kitab yang sulfiq, balaghah dan sebagainya, kita tak mengaji. Mengaji nahwu dulu. Nahwu dengan sarah dulu. Faham? Kan saya kata macam tu. Bukan Nabi sebut macam tu. Dia tanya berkenaan dengan amalan. Apa hikmah, apa rahsia mereka ini kuat dalam amalan mereka? Kerana mereka tidak menganggap suatu tadi sunat, harus, ini makruh. Sebab tu kadang orang ni bila dia pegang makruh, makruh ya. Apa kot, tak berdosa kan buat makruh. Makruh tak ada masalah. Makruh ya. Duk kerja makruh ya. Lepas tu dia buat benda makruh. Ini harus diambil berlebihan pula. Makan nasi 3 pinggan harus hukum dia. 3 pinggan. 6 pinggan harus. So, tak kali harus ke kubur. Ya. Jadi, para sahabat tak ada. Dia ada 2 je hukum. Hukum dia wajib ataupun hukum haram. 2 saja. Yang haram ditinggalkan, yang semua yang disuruh, semuanya dianggap wajib. Mana yang Nabi suruh, wajib semua. Tak ada dah. Ini sunat kan? Tak ada sunat. Wajib semuanya. Maksudnya bila dia mengaji bab fiqh. Dan bila sebut ni, ini masnunatis salah. Ini bab-bab sunat dalam solat. Tak, semuanya wajib. Dia tahu ni sunat. Tapi dia laksanakan sebagai wajib. Dia tak akan tinggalkan sama sekali. Faham? Sunat hay'ahnya, ab'adnya, semua dilakukan. Dia mengaji bab rukun dalam wudu, sunat dalam wudu. Sunat wudu tu pun wajib bagi dia. Dia tahu tu sunat. Nah, tapi dia buat tu sebagai wajib. Boleh. Dia tahu ini benda ni makruh. Benda ni tak eloklah dibuat. Nah, tak dia anggap ni haram. Kena tinggalkan hatta makruh sekalipun. Kalau kata nak pergi ke masjid makan bawang mentah, hukumnya makruh li zati. Tak dia anggap ni haram bagi dia. Tak boleh makan seperti mana Nabi tidak makan. Macam tu. Maka kerana tu mereka taqaddum. Itu mereka ke depan. Faham? Fadlan anil muharramati wal makruha. Tengok. Hak mubahah pun mereka tak buat. Para sahabat, para salafus soleh, mereka mengingkari bid'ah mubahah. Bid'ah yang harus pun mereka ingkar. Tak bagi buat. Apatah lagi yang haram dengan makruha. Tamam? Hukiya anna Aba Yusuf sahib al-imam Abi Hanifah. Dihikayatkan bahawa al-Imam Abi Yusuf, sahabat ataupun murid kepada Imam Abu Hanifah, hadara ma'idatal khalifah. Hadara ma'idatal khalifati
Harun ar-Rasyid. Beliau menghadiri jemputan makanan bersama dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Fatalabal mala'iqa. Maka sultan ataupun pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid minta mala'iq. Apa dia? Garpu. Dengan sudu. Faqala lahu, maka kata Sayyidina al-Imam Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf, ya Amiral Mu'minin, qad qala jadduka Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Tengok, ini alim. Kalau duduk dengan pemerintah, kena macam ni. Jangan tengok benda yang, walaupun benda ni harus sebenarnya, hatta benda harus sekalipun. Maka alim menunjuk dan menegur pemerintah. Walaupun Harun ar-Rasyid alim sebenarnya. Harun ar-Rasyid ni sebab dia sibuk dengan khalifah. Kalau tidak, dia alim hadis. Dia ulama besar hadis. Tapi dia sibuk dengan pemerintahan, terlupa. Orang tak ingat dia pasal dia tu alim kabir. Orang ingat dia dengan pemerintahannya. Apa kata Imam Abu Yusuf? Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, datuk kamu telah menyebut, yakni Ibnu Abbas telah mengatakan, datuk dia Ibnu Abbas, laqad karramna bani Adam. Karena dia ni pemerintahan Abbasiyah. Ai ja'alana lahum asabi'a ya'kuluna biha. Walaqad karramna bani Adam. Kan kita ada jari, wahai tuanku, wahai Amirul Mukminin, makan dengan jari. Lam naj'alhum kaddawa ta'kulu bi afwahihim. Dan kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang yang makan dengan mulutnya. Faham? Fa aba illa an ya'kula bil mala'iq. Faham? Maka dia tak mau juga. Katanya Harun ar-Rasyid tetap tak mau juga, nak makan juga dengan malaik. Wa qila innahu raddaha wa akala bi asabi'ihi. Sebagai riwayat kata dia menolak dan kemudian menolak daripada mengambil malaik dan terus makan menggunakan dengan jarinya. Faham? Sebab tu di sini sebut di bawah tadi. Kita tak baca tadi. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-muhdatsatu darban. Imam Syafi'i kata muhdatsat, perkara baru ni ada dua. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Perkara baru yang mana berlaku disebabkan bercanggah dengan Quran, hadis, asar dan juga ijma'. Fa hadhihi bid'atud dalal. Ini bid'ah dalal. Wa ma ahdatsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik. Mana-mana yang berlaku yang baharu tapi baik. Tengok. Imam Syafi'i sebut. Benar baharu tapi baik. Dan tidak bercanggah dengan Quran, hadis. Ni. Kalau dia kata, benda baik. Maksudnya Nabi buat lah. Kalau tu tak jadi bid'ah lah, cik abang. Abang dia. Kalau tu tak jadi bid'ah lah, cik abang weh. Hak tu kalau dah kata Nabi buat, tak jadi bid'ah lah. Dia jadi benda Nabi buat. Sekarang ni bila Imam Syafi'i kata, ini benda baru yang dibuat tak bercanggah dengan Quran dengan hadis. Maknanya apa dia? Tak dibuat lah. Tapi tak bercanggah. Faham lagi elok? Ni perkara baru yang dibuat tapi tak bercanggah dengan syarak. Maksudnya sama dengan syarak. Nabi buat yang tu juga. Dah Nabi tak buat lah abang ni. Nak panggil abang tu kira okey lagi daripada panggil bodoh. Dia panggil abang tu kira okey lagi. Fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maka ini bid'ah yang tidak mazmum. Wa ma ahsana qaula ba'di ulama'il Andalus. Cuba tengok yang terbaik kalam sebahagian ulama Andalus. Salasun bihinna khairud dunya wal akhirah. 3 perkara dengan sebabnya akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa dia? Disebut apa dia? Ittabi' wa la tabtadi'. Ittabi' wa la tattabi'. Ikutlah, jangan buat bid'ah. Lagi apa dia? Ittadha' wa la tartafi'. Rendahkan, jangan tinggikan diri. Min wara'in la yattasi'. Faham? Daripada perkara yang wara', jangan kamu luaskan. 3. Min wara'in la yattasi'. Daripada perkara yang wara', jangan kamu luaskan. Jadi di antara wara', di antara perkara wara' apa dia? La yattasi'. Kita tak meluaskan sangat perkara kita nak buat. Maksudnya, hak mubah pun kita nak hentam semua benda. Tak, wara' jaga. Jangan kita luaskan sangat yang mubah. Perkara yang harus pun jangan kita luaskan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Moga faham perbincangan penting kita pada pagi ini. Dan moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa beradab dengan para a'immah salihin dan tidak menuduh umat Nabi Muhammad sebagai ahli bid'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل أفضل الصلاة سيد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.